Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini bertemu lagi kita pada hari ini untuk mengikuti subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6 KSSR. Kita masih lagi berada di unit yang pertama iaitu standard kandungan 4.3 Mereka Bentuk projek bertema berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Jadi kita lihat kepada standard pembelajaran kita pada hari ini 4.3.10 memasang bahagian projek dan komponen elektromekanikal. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDP, murid dapat yang pertama mengetahui simbol komponen elektronik seperti suis tekan tutup, bateri, motor, perintang dan suis mikro dengan betul. Dan yang kedua, membuat satu lakaran litar skematik berpandukan litar bergambar. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar mengenai pemasangan projek palang penghadang. Jadi selesai memasang komponen-komponen untuk projek palang penghadang, jadi kita akan membuat pemasangan litar ataupun pemasangan wire komponen. Okey, untuk komponen yang pertama iaitu ini adalah simbol bagi komponen motor. Ini motor ni adalah berfungsi untuk menggerakkan gear pada palang penghadang kita. Okey, ini adalah simbol komponen tersebut. Okey, dan yang kedua adalah simbol bagi komponen suis mikro. Okey, suis mikro ini fungsinya adalah untuk memutuskan litar elektrik. Okey, memutuskan ataupun menyambungkan litar. Okey, jadi simbol komponen ini dia ada tiga, iaitu kita ada COM, kita ada NO ataupun kita ada NC. Okey, jadi untuk suis mikro ini fungsi dia hampir sama seperti suis tekan tutup ataupun suis tekan buka. Okey, kita ada dua pilihan untuk menggunakan suis mikro ini. Okey, ini adalah simbol bagi suis mikro. Kemudian simbol yang ketiga adalah simbol bagi komponen bateri. Okey, ini adalah perkara yang paling asas. Saya rasa awak pun faham bagi simbol bagi komponen bateri. Kita ada terminal negatif dan juga kita ada terminal positif. Okey. Seterusnya yang keempat, ini adalah simbol komponen bagi perintang tetap. Okey, perintang kita ada dua jenis yang selalu kita belajar, iaitu perintang tetap dan juga perintang boleh laras. Ini adalah contoh simbol bagi perintang. Kita ada dua jenis simbol. Ini simbol bagi perintang tetap dan yang kedua pun kita boleh guna simbol untuk perintang tetap. Okey, kita ada pilihan untuk menggunakan salah satu simbol. Okey, dan yang terakhir adalah simbol bagi komponen suis tekan tutup. Okey, ini adalah simbol komponen suis tekan tutup. Jadi apabila suis ini bersambung, okey, jadi aliran arus boleh berlaku pada litar tersebut. Okey, ini adalah simbol bagi suis tekan tutup. Okey, kita lihat kepada lakaran bergambar. Okey, lakaran bergambar ini adalah bagi projek palang keselamatan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, ini adalah lakaran bergambar bagi komponen yang akan kita gunakan untuk projek palang penghadang. Okey, bahagian atas kita menggunakan suis mikro, kemudian bateri, kemudian ada motor dan juga kita ada suis tekan tutup. Okey, untuk pastikan bahawa pemasangan kita adalah betul, di sini gambar yang ditunjukkan ini. Okey, bagi pemasangan bateri, okey, terminal positif adalah berwarna merah. Okey, terminal positif yang berwarna merah di bahagian atas ini dia akan disambungkan terus ke dalam suis mikro. Okey, suis mikro. Untuk pengetahuan awak, suis mikro kita ada tiga kaki. Okey, dia ada tiga kaki di sini. Jadi yang berwarna merah ataupun terminal positif mestilah dipasang di bahagian COM. Okey, kaki yang bernama COM ini. Okey, dipasang di sini. Kemudian kita boleh pilih sama ada kita nak guna suis tekan buka ataupun suis tekan tutup. Okey, jadi kalau kita nak guna suis tekan tutup,
Okay, terminal yang seterusnya kita disambungkan di bahagian NO ini. Jadi kalau kita nak guna switch tekan buka, kita letakkan di bahagian NC ini. Okay, kita boleh kita ada pilihan lah. Okay, kemudian daripada switch micro ini disambungkan terus ke motor. Okay, ke motor, sama juga di bahagian bawah ini, daripada bateri di bahagian bawah ini disambungkan terus ke bahagian motor dan juga disambungkan di bahagian kaki bagi komponen switch tekan tutup. Okey, ini adalah contoh litar bergambar. Kemudian untuk litar skematik, okey, kita lihat di bahagian lakaran skematik ini ataupun litar skematik ini. Okey, lakaran dia lebih jelas dan juga lebih mudah difahami, tapi kita perlu ingat bahawa kita perlu menguasai terlebih dahulu lakaran ataupun simbol-simbol untuk komponen elektronik kita ni. Okey, jadi yang berwarna merah, anak panah berwarna merah ini adalah simbol bagi bateri. Kemudian anak panah yang berwarna ungu ini adalah simbol bagi perintang tetap. Okey, manakala anak panah berwarna kuning adalah simbol bagi komponen motor. Manakala yang berwarna hijau ini adalah anak panah arah aliran arus. Okey, arah aliran arus. Jadi daripada positif dia akan bergerak ke negatif. Untuk pengaliran arus elektrik, okey, kita mesti faham konsep aliran arus elektrik bermula daripada positif, dia akan bergerak ke negatif. Okey, ini adalah lakaran skematik. Ini lakaran skematik selalunya dilukis dalam bentuk petak. Okey, bentuk petak seperti ini. Sama ada litar selari ataupun litar siri. Okey. Okay, jadi kesimpulannya di sini, okey, lukisan skematik menunjukkan penyambungan komponen elektronik dalam bentuk simbol. Okey, skematik ni kalau kita perlu ingat penyambungan komponen elektronik tersebut adalah dalam bentuk simbol yang telah kita belajar tadi. Okey, maklumat dalam lukisan skematik membantu pengguna memilih komponen elektronik yang betul semasa kerja-kerja pemasangan. Seperti mana yang saya bagi tahu dan juga saya maklumkan tadi bahawa simbol-simbol yang telah dilukis adalah berbentuk tetap. Okey, itulah simbol-simbol yang digunakan di seluruh dunia, adalah sama. Okey, kemudian yang ketiga, lukisan bergambar pula merupakan terjemahan lukisan skematik dalam bentuk gambar komponen. Jadi sekiranya kita kurang pasti ataupun kita tidak yakin menggunakan lukisan bergambar, maka kita boleh menggunakan lukisan skematik supaya untuk memastikan komponen yang kita gunakan adalah komponen yang betul. Okey, jadi sekian sahaja perjumpaan PDP kita pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.